Halo. Hai semua. Halo. Selamat malam. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke segmen PropNext with Ricky. Nama saya Jessica, adalah agency leader from PropNext Ceras. Pada malam ni, kami akan membawa anda semua explore Bandar Baru Bangi, sebuah bandar ilmu yang sedang pesat membangun. Okey, talian punya kawan-kawan, siapa yang ada dekat talian boleh say hi, type 1 selamat hi. Type 1 say hi. Ya, mungkin type 1. Hai Hazwan. Nampak ada Hazwan. Hai Hazwan. Penonton dalam talian jangan lupa, jangan lupa share, like, atau hashtag kita punya klik lah atau investor atau owner ke sesiapa saja, sebab hari ni tajuk ni memang menarik sebab I akan bersama-sama saya punya kawan, kita akan explore more BBB. Kan tadi I sudah sebut Bandar Baru Bangi. Yes. Jessica. Jessica. Good evening Anthony. Anthony. Okey, jangan lupa hashtag 3 kawan-kawan dekat you punya komen sana, jemput semua orang masuk bersama-sama kita. Hari ni kita akan explore more about yang Bandar Baru Bangi ni. Bersama-sama saya 3 orang top sales dalam agensi PropNext. Jom kita berkenalan dengan mereka. Bermulakan dari Nurul. Hai, thank you. Terima kasih Jessica. Nama saya Nurul, saya team leader daripada PropNext Ceras. Saya sudah berada dalam industri ni hampir 10 tahun lah. Alhamdulillah. Jadi kebanyakannya saya fokus pada unit rumah secondary, subsale, tapi ada juga projek-projek yang saya cover lah, terutamanya di Bandar Baru Bangi. Okey, salam kenalan. Seterusnya. Salam kenalan. Okey, hai semua. Nama saya Nazrin. Saya ejen hartanah, perundi hartanah daripada PropNext Malaysia juga. Saya sudah berada dalam industri hartanah ni lebih kurang 2 tahun. Dan saya buat dua-dua. Macam saya buat dua-dua, subsale saya buat, projek perumahan baru pun saya buat, tapi saya lebih tumpu kepada projek perumahan barulah, terutamanya di Bandar Baru Bangi juga. Yes. Okay. Hai semua, nama saya Johan. Saya adalah ejen hartanah daripada PropNext Malaysia. Pengalaman saya lebih kurang dalam 2 tahun lah dalam industri ini, dan seperti kawan-kawan saya yang lain, di samping menumpukan jualan projek-projek yang kami ada, saya juga fokus kepada secondary market, terutamanya subsale di kawasan Bandar Baru Bangi. Yes. Okey, Jessica, sebenarnya event kita malam ni apa? Saya excited jugalah malam ni sebab first time kita ada event with Ricky dalam bahasa Melayu ni. Betul. Saya pun tak sabar juga ni. I pun tak sabar sebab saya pun kali pertama after I graduate guna bahasa on live. Wow. Satu pencapaian Yes.
Nazrin, malam ni kita akan explore Bandar Baru Bangi bersama-sama dengan penonton kita. Kita akan lihat sejarah pembukaan Bandar Baru Bangi ni. Pasal dia punya ekonomi, lagi peluang pekerjaan, hartanah di Bandar Baru Bangi ni. Jadi topik hari ni, penonton ada dalam dekat talian punya, jangan lupa ada satu klik share kita punya post keluar bagi kawan-kawan, klik juga hashtag 3 orang kawan klik atau kawan-kawan sajalah, saudara mara pun boleh, hashtag 3 kawan dekat komen. Jadi semua orang boleh dengar and more understand about yang BBB ni, Bandar Baru Bangi ni. Betul. Jadi jom kita lihat di mana kan lokasi Bandar Baru Bangi bersama dengan Johan. Okey, terima kasih Jessica. Okey, sebelum tu saya nak tengok dulu komen-komen yang ada kat sini ni. Saya tengok ramai ada malam UK, ni. bahasa hari ini UK ya. Hari ini bahasa Melayu ya. First Pertama time. dalam bahasa Melayu. Thank Hai you. Jessica Leong. Thank you semua sebab bersama-sama kita pada malam ini. So sebelum kita nak explore detail Bandar Baru Bangi ni, korang tahu tak sebenarnya location Bandar Baru Bangi ni dekat mana? Jessica, agak-agak Jessica tahu tak kat mana location Bandar Baru Bangi ni? Location agak-agak I tahulah, tapi biasanya husband I ambil highway terus pergi saja. Tapi rasa tempat ni macam kawasan dulu, adakah dia kawasan hutan ke? Tak, saya sebelum tu saya akan ceritakan location ni. Bandar Baru Bangi ni sebenarnya dia terletak lebih kurang 25 km je daripada Kuala Lumpur. Lokasi dia antara Bandar Kajang dengan Putrajaya. Kalau kita tengok daripada map yang saya sharekan ni kan, akses utama ke Bandar Baru Bangi adalah melalui Plus Highway. Betul lah. Kalau kita nak ke selatan tu, mesti kita ada nampak lah exit Bangi ataupun exit Bandar Baru Bangi tu kan. Betul-betul. Nazrin, kalau kita dari arah KL kan, exit Bangi selepas exit Tol Kajang. Kalau daripada arah selatan pula, exit Bangi ni selepas exit Tol Southville. So kat sini memang ramailah orang dah duduk dekat sini dah, sebab kemudahannya pun dah lengkap. Dan sebab tu memang jadi tumpuan orang ramai lah untuk stay dekat sini. Itulah, tengok senang je nak pergi Bandar Baru Bangi ni, ikut highway je kan. Straight je. Tu Betul sampai. dulu, senang Plus je. highway. Kalau lagi satu, kalau nak ikut Sikh Highway pun actually boleh juga. Cuma kita akan lalu kat Bandar Kajang dululah kalau ikut Sikh Highway. Yes. Betul-betul. Yelah Johan, tadi I kan ada tanyakan, sebelum Bandar Baru Bangi dibangunkan, area ni sebenarnya tempat apa ya? Okey, sebelum saya jawab persoalan Jessica tu kan, so saya nak minta korang bertiga ni dululah, teka dululah dulu area ni sebenarnya tempat apa ni sebenarnya kan. Cuba Jessica teka dulu, apa benda dulu area Bandar Baru Bangi ni asal usul dia? I rasa tadi I cakap lah, adakah dia dulu kawasan macam hutan ni? Boleh jadi Jessica. Nazrin. Tapi kalau macam saya rasa dia macam kawasan kelapa sawit lah. Sebab kalau lalu tu macam ada nampak lah juga pokok-pokok kelapa sawit kan. Kejap nak teka juga. Sebab apa hari tu lalu masa pergi shopping tu nampak ada tasik tau. So mungkin bekas tasik ke sini kan. Betul tak Johan? Nazrin tu dia macam tahu-tahu je yang tempat ni sebenarnya memang kelapa sawit kan. Dia pula. Saya buat teka-teka ni memang saya power. Bandar Baru Bangi ni dulu dia Tahu sebenarnya je. adalah sebuah ladang kelapa sawit tau. Nama dia West Country Estate. So ladang ni dia berkeluasan lebih kurang 5,200 hektar. So ia mula dibangunkan pada 1974. Masa tu kerajaan ambil alih kawasan ni dari tahun 1972 sampai tahun 1978 lah lebih kurang. Okay. Ladang Memang kelapa. betul. Memang ladang kelapa sawit dulu Jessica ni, tempat ni dulu. Berapa lama mereka ambil masa untuk develop area ni? So sebelum tempat ni dibangunkan,
penempatan asal diorang ni sebenarnya diorang duduk dekat Bangi lama lah diorang panggil kan. So bila kerajaan pada ketika itu dia ambil keputusan untuk membangunkan satu penempatan baru. So yang dinamakan kini penempatan baru ni sekarang ni ialah Bandar Baru Bangi. Oh macam tu. Kira asal-asal Bandar Baru Bangi dia daripada Bangi lah. So kerajaan develop penempatan baru, dia orang panggil Bandar Baru Bangi. Faham? Ya Nazrin. So dengan perancangan yang terperinci daripada pihak kerajaan, pembangunan Bandar Baru Bangi dilakukan secara berperingkat lah. So dia bermula daripada Seksyen 1, sejumlah lebih kurang 200 unit rumah kos rendah sederhana dengan tinggi pun mula dibangunkan lah. Sampailah pada tahun 2007 sebanyak 11,000 unit kediaman, 300 unit kedai dan lebih kurang 43 unit kilang dan sebuah kompleks pejabat telah siap dibina. Lama juga tu, dah lebih 30 tahun dah kan kerajaan ambil untuk develop ni. Tapi dah lama ni berapa seksyen lah ada kat Bangi? So semenjak dia buka tu, daripada mula-mula kan dibuat daripada Seksyen 1. So bermula daripada Seksyen 1, sekarang Bandar Baru Bangi dah dibagikan kepada 16 buah seksyen. Sekarang ni itulah dah tengok dia dah membangun banyak kan. Apa kegiatan ekonomi utama Johan dekat sini? Bandar Baru Bangi? Saya terlupa pula. Nak cerita dekat Bandar Baru Bangi ni ada dua stesen komuter sebenarnya. Selain daripada ada bas shuttle yang ada dekat pusing keliling Bandar Baru Bangi, ada dua stesen komuter iaitu stesen stesen Bangi dan stesen UKM. Tahu. Komuter pun ada laluan ke Bandar Baru Bangi. Baguslah kalau macam tu. Senang juga nak datang sini kalau saya malas nak membantu. Betul. Itulah dia cakap. Selain daripada komuter ni, ada juga stesen MRT yang baru buka ni berdekatan Bandar Baru Bangi, iaitu stesen MRT Kajang. Tapi stesen tu dia belum operate lagi lah. Dia baru siap lebih kurang awal tahun hari tu lah dia baru siap. Menarik. So dengan sedikit penerangan tadi yang mengenai asal-usul Bandar Baru Bangi tadi, lepas tu dia punya location tadi. So hopefully semua dapat sedikit gambaran kepada semua mengenai asal-usul Bandar Baru Bangi lah. Betul Johan. Saya belajar sesuatu lah hari ni, tak sangka pula kelapa sawit kan. All this while ingatkan tasir je kan asal dia kan. Itulah. Kalau kerajaan tak buat apa-apa perancangan sampai sekarang kan, mungkin tempat ni dulu dia maintain je cuma ladang kelapa sawit je sampai sekarang kan. Tapi Bandar Baru Bangi sekarang ni dah jadi salah satu main industrial location lah dekat Malaysia. Betul. So bercakap pasal industrial ni, mungkin Nazrin boleh cerita lebih detail lah mengenai industrial dekat Bandar Baru Bangi ni. Boleh Johan, tak ada masalah. Untuk penonton-penonton kita malam ni, kita akan ceritakan mengenai kawasan perindustrian dekat Bandar Baru Bangi. Okay? Sekejap Nazrin, sebelum you start. Sebelum Nazrin start, kita komen ni ada kawan-kawan sudah banyaklah komen. Komen. Nadia Syukri ada. Kita punya Hi Kim, hi Matthew. Ya. Matthew. Terima kasih Nadia. Hi Fred. Okey, penonton jangan. Nadia dah 5 tahun duduk dekat Bangi. Dekat di hati. Terima kasih Nadia. Banyak tahu. Penonton siapa yang suka atau tahu BBB tempat ni punya, kasihlah sikit komen BBB. Itu juga. Sebab hari ni kali pertama guna bahasa, bagilah banyak like, share kan. Yes. Betul. Susah tau nak tengok Jessica berbahasa Melayu dengan penuh. Selalu dia ada bahasa Melayu tapi dia selit-selit lah, dia campur-campur. Hari ni full Jessica bahasa Melayu, special. Azizul ada. Azizul ada. Hazwan. Tunggu sampai habis bersama kami sehingga habis
Yes. Okay, terima kasih. Okay, Betul-betul terima ada kasih semua. banyak lagi benda kami nak kongsi ni. Betul. Okay, so Okay, mungkin saya Nazrin. boleh teruskan. Boleh, Yep. boleh. Okey, sebenarnya ramai yang tak tahu kawasan perindustrian Bandar Baru Bangi ni sebenarnya dah lama dah, sejak tahun 1970-an lagi macam saya tulis dekat dalam saya punya slide lah. Oh, dah lama juga Nazrin time tu. Kita pun tak lahir lagi time tu ni. Betul, time tu kita pun tak lahir lagi lah, memang kiranya dah lama lah. Tapi kerajaan negeri memang dah mengambil langkah inisiatif untuk menjadikan Bandar Baru Bangi ni sebagai sebuah bandar terancang dan bandar satelit. Bandar satelit. Apa tu bandar satelit, Nazrin? First time nak dengar. So terma bandar satelit ni mungkin ramai tak tahulah. Sebenarnya bandar satelit ni adalah satu bandar yang mampu berdiri sendiri sebab dia ada perumahan, kediaman, lepas tu dia ada pusat perniagaan perkhidmatan, pengangkutan yang lengkap dan infrastruktur asas yang memang lengkap. Wow, menarik Nurul. First time saya dengar. Nazrin, yang sebelah kiri, sebelah map tu, adakah map kan? Yang ni map dia Bandar Baru Bangi ke? Betul Jessica. Map ni memang saya ambil directly daripada Majlis Pembandaran Kajang. Ini memang adalah map Bandar Baru Bangi dan kalau kita tengok dekat map tu yang warna purple tu yang tu adalah kawasan perindustrian dekat Bandar Baru Bangi dalam 12 ke 13% lah daripada keseluruhan tanah dekat Bandar Baru Bangi. Dan Bandar Baru Bangi punya kawasan perindustrian ni adalah kawasan perindustrian yang utama dekat Malaysia. Oh, patutlah banyak kilang-kilang yang terkenal juga lah kat Bandar Baru Bangi ni. Tapi Betul Johan. diorang ni kenapa pilih dekat Bandar Baru Bangi ya? Kalau nak diceritakan banyaklah sebenarnya faktor, tapi saya boleh listkan beberapa faktor kenapa pelabur-pelabur berminatlah untuk membuka kilang dekat Bandar Baru Bangi. Antaranya sebab faktor tanah yang luas. Kalau kita tengok kebanyakan kawasan perindustrian ataupun kilang-kilang dekat Bandar Baru Bangi memang mempunyai tanah yang luas. Lepas tu premium tanah yang rendah, infrastruktur yang lengkap dan yang paling penting sekali lokasi Bandar Baru Bangi ni yang sangat-sangat strategik. Lokasi. Betul. Betul lah. Saya pun hari tu beli baju kurung dekat Jacker, sekejap je sampai. Ikut Betul highway. Jessica. Betul. Masa pergi shopping pun kat sini memang best lah kat Bandar Baru Bangi ni. Tapi tak apa, pasal shopping tak kita cerita. Kita kemudian. Apa, yang tu shopping tu kita cerita kejap lagi. Tapi memang betul apa Jessica dengan Nurul kata, sebab lokasi yang strategik tu banyak syarikat-syarikat ternama berminat untuk buka kilang dekat Bandar Baru Bangi ni. Yes. Tapi Nazri kan, saya nampak kan, kenapa banyak syarikat Jepun yang buka kilang dekat Bandar Baru Bangi ni? Kilang-kilang dari negara lain tak ada ke? Okey, sebenarnya memang majoriti kilang dekat Bandar Baru Bangi ni memang orang kata dikuasai ataupun majoritinya kilang daripada Jepun lah. Tapi masih ada kilang-kilang selain daripada kilang Jepun. Even kilang-kilang daripada company lokal pun ada juga di Bandar Baru Bangi ni. Tapi disebabkan zaman Tun Dr. Mahathir kita dulu menjalinkan hubungan yang agak rapat lah dari segi ekonomi dengan negara Jepun. So selain daripada kilang-kilang daripada negara Jepun, daripada negara lain dan lokal pun ada juga dekat Bandar Baru Bangi. Saya ingat syarikat Jepun je ada. Boleh cerita sikit tak, Nazrin, industri apa yang ada dekat Bandar Baru Bangi ni? Boleh Jessica, tapi hari ni saya tak adalah cerita semua sebab kita pun bukannya live lama kan. Masa kita pun tak lama, so saya listkan dalam 3 industri lah yang ada dekat Bandar Baru Bangi ni. Okey, kita mula yang pertama, perindustrian elektrik elektronik. So dekat sini Nurul nampak familiar tak kilang-kilang yang saya dalam gambar saya ni? Dalam kilang ni apa, Sony, Hitachi tu familiar lah tu, semua orang pun tahu kan kilang ni. Saya ada nampak, Ivan pun ada komen, Sony pun dekat situ, Ivan pun tahu betul. Bandar Baru Bangi ada Sony. So memang tepat sekali lah. Kalau kita refer dekat Bandar Baru Bangi ni memang ada kilang Sony, Hitachi, Ryoka ni semua memang perindustrian untuk elektrik elektronik lah. Dan semua ni berasal daripada negara Jepun. Tapi yang saya letak gambar ni hanya sebahagian lah. Sebab macam saya cakap, kita pun masa tak lama. Tapi Nazrin, bukan Farma Niaga pun ada dekat Bandar Baru Bangi ke?
Yelah, Betul Johan. Pharma Niaga tu kan syarikat yang membekalkan Sinovac vaksin kan untuk negara kita kan. Betul Johan. Okey, Ya, kita ke slide betul. seterusnya. Ke perindustrian seterusnya iaitu perindustrian pharmaceutical. Okay. So dekat Bandar Baru Bangi ni memang ada syarikat-syarikat ternama lah untuk perindustrian pharmaceutical tu. Antaranya ialah Pharma Niaga. Macam kita tahu Pharma Niaga adalah orang kata public listed punya company lah. Lepas tu kita ada Yufa Pharmaceutical ataupun CCM, dan kita ada YSP Industries. So ketiga-tiga ni syarikat pharmaceutical ni adalah syarikat pembekal yang berasas perubatan yang berasaskan pil lah orang kata, termasuklah Pharma Niaga. Tapi kalau Pharma Niaga yang Sinovac tu bukan dibuat dekat Bangi lah. Yang saya tahu salah satu pembekal dia dekat Bangi, dekat Puchong lah. Okay. Betul-betul. Kalau jalan-jalan kat sini cari makan ke apa mesti nampak terhilang ni. So quite familiar jugalah kan. Betul lah, saya ingat ubat-ubat ni buat dekat overseas. Rupanya dekat Bandar Baru Bangi je. Kat sini je. Hebat kan. Tu dekat kilang dekat Bandar Baru Bangi ni orang kata bukan biasa-biasa lah. Kita ingat ubat kita makan tu buat daripada overseas. Sebenarnya buat dekat Bandar Baru Bangi je, dekat je kan. Ya, buat dekat sini je buat kan. Tapi selain daripada dua industri ni ada lagi ke Nazrin, industri yang lain? Okey, ada lagi satu industri yang saya nak cerita iaitu perindustrian otomotif. Okey, untuk perindustrian otomotif ni saya listkan Sapura Industrial dan juga Denso Sdn Bhd. Tapi setahu saya Sapura tu macam industri oil and gas je. Betul. Bukan Sapura memang ramai orang tahu Sapura ni sebagai oil and gas lah. Tetapi sebenarnya untuk Sapura dekat Bangi ni, Sapura Industrial ni dia fokuskan lebih kepada kilang untuk membuat spare part kereta lah, sama juga dengan Denso. Tapi kalau untuk oil and gas tu dia adalah Sapura Energy. Dia adalah entiti yang berbeza lah orang kata. Okay, menarik. Betul, kilang-kilang dekat Bandar Baru Bangi ni Nazrin. Tapi orang tak risau ke tinggal dekat Bandar Baru ni, Bandar Baru Bangi ni banyak kilang sangat. Itulah Jessica. Sebab apa orang kata, kalau orang luar daripada Bandar Baru Bangi ni mungkin dia ada kerisauan sikit lah sebab ada banyak kilang dekat sini kan. Tapi sebenarnya kita ke slide seterusnya, saya akan explainkan kenapa itu bukan satu masalah lah orang kata. Okey, macam saya cakap tadi, sebenarnya banyak inisiatif kerajaan negeri dah bawakan untuk Bandar Baru Bangi ni. Antaranya adalah Pelan Tindakan Teknologi Hijau, Kawasan Bandar Rendah Karbon dan kempen Smart Selangor. Sekejap Nazrin, Pelan Tindakan Teknologi Hijau ni apa? Tak pernah dengar pula. Explain sikit. Okey. Pelan Tindakan Teknologi Hijau ni sebenarnya dah lama dah, dalam sekitar tahun 2016 telah dilancarkan oleh kerajaan negeri. Dia nak jadikan Bandar Baru Bangi ni sebagai satu bandar yang lebih mesra alam lah. Sebab tu dia panggil teknologi hijau, dia lebih tekankan kepada teknologi yang lebih mesra alam orang kata. Dan salah satu objektif dia nak jadikan kawasan Bandar Baru Bangi itu sebagai kawasan bandar rendah karbon sebanyak 50% lebih rendah daripada bandar-bandar lain. Apa ni yang Smart Selangor tu apa pula Nazrin? Yang kalau bas Smart Selangor tu saya tahulah kan, tapi yang Smart Selangor bas Smart Selangor apa pula? Saya dah agak dah, Johan mesti cakap pasal bas Smart Selangor punya. Okey, sebenarnya bas Smart Selangor tu memang antara inisiatif kerajaan negeri juga dalam kempen Smart Selangor ni, tapi kempen Smart Selangor yang ni adalah lebih berdasarkan untuk kawasan perindustrian lah. Antaranya adalah kawasan tadahan hujan, kira teknologi tadahan hujan dekat kawasan perindustrian. Lepas tu ada kempen program Smart Kita Semula lah untuk kilang-kilang perindustrian dekat Bandar Baru Bangi ni. Jadi dengan ada support government dari kerajaan, mesti kita pun rasa selamat kan? Betul Jessica. Bila ada orang kata inisiatif daripada kerajaan negeri ni, penduduk-penduduk di Bandar Baru Bangi ataupun di luar Bandar Baru Bangi yang nak datang duduk sebab nak kerja ataupun orang kata nak tinggal dekat Bandar Baru Bangi secara tetap, memang tak ada masalah lah sebab banyak kegiatan-kegiatan ekonomi yang berjalan dekat Bandar Baru Bangi ni. Itulah saya tengok banyak industri yang dah dijalankan kat sini. So ada perniagaan lain tak? Bisnes lain tak kat sini? Mungkin Johan tahu ada main bisnes lain tak kat Bandar Baru Bangi?
Oh, okey. Sebelum saya cerita main business kat Bandar Baru Bangi ni, kita tengok sekejap ni kalau ada tak kawan-kawan kita yang komen kat dalam Oh Facebook ya kita ya ni. je. Tengok ada Kak nama-nama Syafa daripada Kak Johor pun Syafa. join Ya, kita. Syafa. Hello. Terima kasih Kak Halo. John. Wallace, Syafa hai orang Johor memang. punya join ni, orang Johor ni. Banyak Banyak penonton ni malam Shelly ni. Ham. Thank you. Okey. Sekejap Mari saya share dulu. Saya share saya punya slide ni sekejap. Boleh Boleh. Johan. Okey, sebelum saya teruskan mengenai kegiatan ekonomi dekat Bangi ni, kalau kita tengok daripada maps yang saya share ni, setelah pembangunan dia lebih 30 tahun, kita dapat tengok penempatan, banyak bangunan-bangunan kediaman dan komersial memang dah banyak dibuka lah kat Bandar Baru Bangi. Maksudnya dah semakin padat lah area ni kan, berbanding semasa mula-mula ia dibangunkan dulu lah kan. Betul tak? Nampak daripada map ni kan? Penuh. Okay, so saya share map seterusnya. Wah. Okay, Nampak structure untuk pengetahuan semua kan, aktiviti dekat aktiviti perniagaan kat Bandar Baru Bangi ni memang berjalan dengan amat pesat sekali lah, sebab perancangan yang teratur daripada Kerajaan Selangor menyebabkan banyak ahli perniagaan, businessman semua buat pelaburan lah dekat Bandar Baru Bangi. Sebab tu dia punya macam area perniagaan dia memang banyaklah membangun dengan pesat lah kalau kita tengok. Wow, pesat juga Bandar Baru Bangi ni membangun. Nampak dari gambar dia well develop, semua organize cantik-cantik. Ya Jessica, aktiviti perniagaan ni memang dia cepat lah selepas kerajaan buka Bandar Baru Bangi ni, perancangan demi perancangan yang dibuat, pusat komersial dibuka, banyak ahli perniagaan yang mula melabur dekat sini. Banyak kompleks perniagaan dibina selaras dengan peningkatan jumlah penduduk dekat sini lah. So kalau kita lihat daripada komuniti penduduk Bandar Baru Bangi pula, boleh dikatakan lebih kurang 80% lah majoritinya adalah penduduknya daripada kaum Melayu. Selebihnya pula ialah bangsa Cina dan India. Betul Johan. Sebab ramai kawan-kawan saya yang beli dekat Bandar Baru Bangi ni. Sebab sini komuniti Melayu kan. So don't prefer lah kawasan sini. Setuju. Tapi itulah, tengok daripada gambar ni memang nampak well developed. So mungkin Johan boleh ceritakan sikit kot, ada development besar yang lain ke dekat Bandar Baru Bangi ni? Ya Nazrin, selaras dengan peningkatan penduduk dekat sini lah kan. So banyak pusat komersial, pusat perniagaan, kerajaan bina lah dekat sini. Seperti yang kita tengok daripada dalam gambar ni, ini adalah antara 5 shopping mall utama yang ada dekat Bandar Baru Bangi ni lah. Ada shopping kompleks PKNS, ada Keep Mall, ada Bangi Gateway, ada Ostia Business Center, dan yang paling latest sekali Evo Mall. Banyak tu shopping mall. So macam Nurul, saya nak tanya sikit lah, pernah ke shopping dekat Bandar Baru Bangi ni? Sebab nampak shopping mall kan, muka Nurul pun macam muka kaki shopping orang kata. Mesti. Itulah pasal. Macam Nadia pun mention lah, perempuan tempat shopping kat sini tau, suka shopping. Tapi pernah datang sini, terutama nak pergi ni Jekyll dekat Ostia Mall tu. So yang shopping-shopping lain tak pernah pergi gila-gila. Satu lagi nak tanya, Keep Mall ni dulu warta ke? Macam quite bukan warta. Warta, sorry. Orang lama Warta. Kalau orang lama dia 2 tahun, warta, dia tak sebut warta kan. Okey, ya dulu nama dia Warta. So sekarang diorang dah upgrade sikit lah. So diorang bagi, sekarang nama dia Keep Mall. Okey, yang ni saya nak share ni mesti Nurul suka ni. Okay, tak sabar ni. Yang ni tempat shopping biasalah, orang perempuan mesti suka pergi sini ni kan. Lagi-lagi masa nak raya, butik-butik ni dia location dia terletak dekat Bangi Central. Kira Bangi Central ni macam tempat yang baru dibuka jugalah dekat Bandar Baru Bangi. Macam saya cakap tadi, Nurul memang kaki shopping. So baju raya dia mesti ada banyak punya lah. Macam mungkin Jessica pun sama kot. Yelah Nazrin, macam mana you tahu? I beli baju kurung I dekat Bandar Baru Bangi hari tu. Lepas tu I tengok berbagai-bagai cantik
yang important you tahu apa? Harga dia tak mahal pun. Yeah, betul. Syurga shopping. Tak tahu masa raya. Siapa yang masa raya tak beli baju kat Bandar Baru Bangi ni rugilah. Nak cari tudung, cari Memang baju, kan? banyak sangatlah butik dekat Bangi Central ni kan. Kalau datang kan Syafa, sini kan? masa nak raya memang jam lah area ni kan. Yang kaum apa ni, kaum lelaki tu dia kena duduk dekat luar je lah tunggu kaum ibu tu shopping kat dalam kan. Tengok dekat komen tu ada Syafa komen, alamak tempat best itulah. ni. Terus nak terbang ke Bangi saja kan. Itulah kalau kat sini memang tak cukup shopping, 3 jam tak habis. Tapi siap-siap lah beribu lah habis Okay. jalan. Cuba Nurul namakan apa ni antara brand yang top lah dekat sini kan. Nurul kaki shopping mesti tahu kan brand-brand kat sini kan. Aku dah kena Saya tak level tahu sangat ni kat shopping sini. kan. Tapi kalau dari segi brand tu memang banyak lah kat sini. Macam Zawara, Sugar Scarf, Bella Mara, banyak lagi lah. Ikut nak list memang tak habis lah kan. Macam ni lah nampak Al-Humaira semua. Tapi Nurul tahu tak ada butik yang nama macam saya jugalah, JM, Johanizam Mustaqim. Johanizam Sudah. mana ada tu pula ada brand baru butik. ke? Tak tahu pula. Tak ada JM, tak ada. Ada. Adalah Saya dengar pula. Jovian Mendegi lah Nurul. Kan tak tahu. Kebetulan JM Wah, rezeki lah kau. Tuah dia. Mesti ada kenang-kenang lah. Mesti beli brand Jovian at least setahun sekali lah. Tapi Nurul itulah. mesti ada baju ni. Asyik bercerita pasal shopping je kan. Alah, saya nak juga tahu apa orang kata makanan-makanan best dekat Bandar Baru Bangi ni. Nazrin, makan sorry je. Nazrin. Kita kalau cakap Nazrin tu mesti makan lah. Lambat pula nak sentuh pasal makan ni kan. Kalau sebut apa ni nak makanan ni kat Bandar Baru Bangi ni memang melambat lah makanan yang best dekat sini ni. Sebab kita ni dengan family mesti nak makan kat restoran yang sedap kan. Dekat Bandar Baru Bangi ni memang terkenal lah dengan macam-macam makanan. Sebab tu orang cakap Bandar Baru Bangi ni syurga makanan lah. So Nazrin nak apa? Nak makan Thai, Western, nak makan apa? Masakan Melayu, Chinese, semua ada. Japanese pun ada Nazrin. Tinggal nak keluar duit je. Oh, yang ni memang saya suka lah. Tempat-tempat yang banyak makanan ni memang orang kata favourite saya lah. Tapi kalau nak ikutkan pusing satu hari memang tak habis lah kan tempat makan kat Bandar Baru Bangi ni. Itulah pasal Nazrin. Dekat Bandar Baru Bangi memang tak susah lah kau nak cari makan kan. Jalan sikit je pun dah nampak kedai makan. Lepas tu kebanyakan kedai makan dekat sini ni memang viral lah makanan dia dan sajian makanan yang dia sediakan memang best lah. So ni saya share antara tempat-tempat makanan yang viral lah dekat Bandar Baru Bangi. So kalau tempat ni memang so kalau Jessica pernah datang makan dekat sini ke Jessica? Itulah. Jessica, I nampak menarik lah. Walaupun saya Chinese, I nampak I suka sangat makanan-makanan yang Melayu punya sebab I suka sangat pedas. Apa je macam ni Jessica. Jom datang Bangi saya belanja makan. Banyak kena makan kat sini ni. Tak. Kejap. Kenapa ajak Jessica je? Saya dengan Nurul macam mana? Saya tahu penonton-penonton kita malam ni yang Chinese pun banyak yang suka makan makanan Melayu ni. Betul tak? Kita tanya penonton-penonton kita. Mesti ramai yang suka makan makanan Melayu ni. Josephine pergi pasar malam. Pasar malam cari makanan Melayu. Betul. Nampak Josephine pun memang komen. Anthony pun cakap menarik tu stick bagus. Alamak, apa ni Steven dah komen tu kan, kenalah bawa Steven sekali kan, nak buat macam mana kan, nak bawa Jessica. Kita dah bawa Jessica, Steven kena bawa sekali lah Johan. Alex, district leader juga Alex Lu cakap saya juga suka ya, jom Alex let's go. Jessica love juga love spicy food. Patutlah kita. Ada geng. Johan. Okay, apa ni
macam kalau kita makan dekat sini kan sebenarnya banyak sebenarnya walaupun orang yang bekerja kat sini sebenarnya actually student pun ramai juga dekat sini ni. Betul. Kalau kita makan pun nampak student ramai kan dekat situ kan. Sebab ibu bapa kalau dia pindah sini kan mesti dia fikirkan nak hantar anak sekolah dekat mana, dekat pendidikan anak-anak nak hantar bila dah besar nanti nak hantar cari U dekat mana kan. So dekat kalau kita tengok pada tahun 2008 Bandar Baru Bangi ni pernah dinobatkan sebagai bandar ilmu iaitu ataupun knowledge city lah pada tahun tersebut. Jadi takkanlah bandar ilmu tak ada sekolah kan, mesti ada punya kan. Betul. Tapi kalau saya lah Johan kan, kalau saya pindah rumah, saya nak pindah ke Bandar Baru Bangi, memang orang kata nak pilihan yang banyak lah untuk education anak-anak kan. Tapi kalau boleh saya nak sekolah tu betul-betul sebelah rumah saya. Buka pintu tu sekolah terus. Boleh tak Jessica macam tu? Setujulah. High five. Setuju Nasrin. Online siapa yang ada anak sekolah sebelah saja buka pintu sudah sampai, senang saja. Sebab kita boleh elakkan jam lah. Kalau nak hantar anak traffic jam sini, jam setengah jam ke 1 jam, pening lah. Betul. Betul. So kalau korang nak tahu kan apa benda yang sekolah ataupun pusat pendidikan yang ada dekat bandar ilmu ni, jom kita dengar sharing daripada Nurul. Nurul orang paling layak lah sebab dia ada anak banyak. Anak ramai. Baru nak cakap benda sama. Macam saya ada anak 3 dengan mama yang 3 orang pula. Ni saya cerita sikit pasal sekolah pasal pendidikan lah. Memandangkan Bandar Baru Bangi ni kawasan dah matured, actually jangan risaulah, banyak pusat pendidikan, sekolah rendah, sekolah menengah yang terkenal. Kalau you all sebut Bangi tu, apa yang you akan ingat? Tempat IPT apa yang you akan ingat? Cuba nak tengok komen sikit, ada tak? Ada tak siapa komen sikit? So mesti orang tahu punya lah. Mesti orang tahu punya. Pernah dengar UKM? Jessica? Takkan tak pernah dengar. Yelah, UKM share sikit ni. Kat mana UKM ni? Yes. Okay, betul UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi mungkin kita tengok slide yang seterusnya. Okay, so UKM, siapa yang biasa datang ke UKM, daripada tol plus tu, daripada highway tadi yang Johan show tadi, tunjuk tu, lebih kurang 5 minit je nak sampai ke UKM. Kalau nak tahu, UKM ni antara top 160 yang terbaik dalam dunia. Jadi you all jangan main-main dengan UKM ni. Kalau ikutkan roughly, kalau tengok dalam map ni, saiz tanah dia dah conquer 2.7 ekar tanah dekat Bandar Baru Bangi ni. So tengok besar kan. Dan secara kasarnya bila datang student sekali masuk 30,000. Banyak pun 30,000 tu. Boleh tahan juga, ramai juga Nurul. Tapi itulah kalau saya punya circle kawan-kawan pun memang ramai yang study dekat UKM dulu. Yes. Betul. Nazrin tahu saya dulu pun belajar kat UKM juga Nazrin. Sebab tu bila dah belajar dekat sini, so saya pun rasa jatuh hatilah dengan Bandar Baru Bangi. So saya pun belilah rumah dekat sini. Kat sini. Lupa Johan. Tak tahu pula Johan belajar dekat sini. Betul. Itulah Johan ni dia mesti pilih top universiti punya kan. So itulah UKM. Tapi bukan local student lah, sebab universiti yang paling terbaik kan, antara yang terbaik. Jadi student overseas pun ada juga kat sini. Saya ni walaupun bukan top student, kira macam saya banggalah juga dapat jadi student UKM. Tapi itulah Nurul, asyik cerita pasal UKM je kan. Sebab tadi Nurul cakap macam ada banyak IPT lain dekat Bandar Baru Bangi ni. Mungkin boleh ceritakan sikit lah kot. Betul. So tengok slide yang seterusnya, saya akan tunjukkan beberapa lagi IPT yang ada. Pernah dengar UniKL tak? Cakap pasal UniKL, ramai penonton kita tulis UniKL ramai juga tu. Semua macam tak sempat nak cerita, dia dah type dah tahu dah. Diorang dah type dulu dah. Aku well knownnya Bangi ni kan dengan hub pendidikan. So kalau nak tahu macam kat UniKL, dia satu dipanggil dekat Bandar Baru Bangi dia panggil Malaysian France Institute. Dia actually kerjasama dengan France untuk program automotif lah. Dengan France pada tahu.
Wow, bekerja sama dengan France mesti Hmm. hebat-hebat student lah yang graduate dari sana. Yes, bukan je dengan France tau Jessica, dengan Jerman pun ada kerjasama dengan Jerman. Wow. So kalau tengok sini JMI, yes. Siapa yang komen tadi? Steven brother German Steven. Mission Institute, JMI. Betul. So Wow. nanti saya cerita sikit lah. Jap Nurul. Tapi saya rasa macam ada satu lagi college dekat Bandar Baru Bangi. Oh ya. Betul-betul. Macam dalam slide tu, College Politek Marabangi. Ni pun agak well known juga dekat Bandar Baru Bangi. Dia dekat section 14. Macam tu. Banyak juga tapi sorry Nurul, saya nak tanya sikit lah sebab tadi Nurul ada highlight pasal khusus otomotif kan dekat MFI dengan GMI tadi. Biasalah Betul-betul. orang lelaki ni suka kan pasal otomotif ni. Yes. Okey, betul tu Nazrin. Sekarang ni kita nak tahu sikit pasal otomotif. So dekat MFI dengan JMI ada banyak budak-budak sekolah lah yang lepaskan sekolah dia akan prefer nak ambil kos-kos macam ni dekat Bandar Baru Bangi ni. Jadi dia akan ambil khusus otomotif MFI dan JMI. Selain daripada otomotif punya kos, ada juga kos elektronik, mekanikal dan lain-lain juga lah berkaitan dengan industri. So macam bakal-bakal engineer tu macam kau Nazrin akan berasal asalnya di sini lah kebanyakan ni. Gitu. Bukan. Saya ni dah tak bakal dah lah. Saya ex-engineer lah. Sekarang kita full time real estate negotiator yang bertauliah, yang berdaftar orang kata. Estate negotiator. Oh, I see. Nazrin dulu engineer rupanya Nazrin. Betul. Kan memang graduate dalam bidang property Nazrin ni. Tak. Saya dulu memang graduate engineering tapi sekarang full time real estate negotiator yang berdaftar. So semua orang pun boleh jadi macam kita orang juga. Yes. Jadi estate negotiator yang berdaftar. Tak kisah background apa pun kan. Tak kisah pun background apa. Yalah, yang berdaftar maksudnya dalam Nazrin punya nama sebelah ada RAN number tu. Betul. Itu yang penting. Ya, Yes. betul. Self-train punya. Okey. Jadi Nurul, I nak tanya kan, kalau orang nak pindah sini, dia ada sekolah rendah, sekolah menengah tak? Sebab kan I ada 4, anak I pun semua kecil lagi ni. Yelah. Betul-betul. Itu kita memang kena cover juga. Kita tengok next slide. Actually banyaklah list dekat Bandar Baru Bangi ni. Sekolah yang nak list kan memang banyak. Memang tak habis nak list. Tapi jangan risau, memandangkan Bandar Baru Bangi ni kawasan yang matured. You pergi mana-mana section pun akan ada sekolah. Banyak pilihan lah. Betul. Tapi Nurul, macam saya personally lah, saya prefer untuk hantar anak saya ke private school kalau boleh lah. Macam dekat Bandar Baru Bangi ni ada pilihan ke untuk private school? Orang masyur Ada je Nazrin. kan. Ada few option lah dekat Bandar Baru Bangi ni kalau nak hantar sekolah private. Tapi yang famous ni kat sini sekolah kebangsaan Seri Al-Amin lah yang famous kat sini. Betul. I see. Apa tujuan juga. Baguslah ada option. Ada option. So jangan risaulah, Bandar Baru Bangi ni semua ada. So peluang belajar dekat Bandar Baru Bangi ni memang banyak sangat. Jadi memang menjadi tarikan orang lah nak datang supaya tak risau pasal belajar. Dan sebabkan nak belajar tu mudah kat sini, demand dekat hartanah pun tinggi. That's why kalau nampak banyak rumah-rumah yang disewakan pada student. Betul tak? Sebab tu permintaan tu sentiasa ada. Jangan risaulah kat sini. Yelah. Kan? Hostel pun tak boleh nak cover semua ni kan. Bukan sahaja student, orang yang bekerja pun perlukan tempat tinggal. Sebab peluang kerja kat sini banyak juga sebab you tengok dia punya kilang besar-besar tu beratus-ratus. Betul. Tadi Nazrin ada cerita pasal industrial kan. So mungkin kita boleh tengok macam mana nak kaitkan kita punya topik malam ni dengan perbincangan kita ni dengan hartanah di Bandar Baru Bangi pula. Betul. Dengan hartanah ni macam mana kaitannya? Kira soalan yang bagus lah tu sebenarnya Nurul kan. Mungkin ada penonton yang pun dah tahu jawapan dia ataupun ada penonton-penonton kita yang tak pasti kenapa, apa kaitan hartanah dan dengan industrial ataupun dengan education dan juga pusat-pusat komersial lain lah. Tapi secara ringkasnya saya boleh cakap dengan ada banyaknya perindustrian yang pesat membangun, lepas tu kita ada banyak shopping mall macam Johan ceritakan tadi, tempat-tempat shopping, tempat-tempat makan dan juga education
ataupun pusat-pusat pendidikan yang sangat established dan banyak. So benda-benda ni orang kata faktor-faktor yang makin menaikkan harga-harga hartanah dekat Bandar Baru Bangi ni. Kalau kita tengok dulu-dulu mungkin harga rumah ataupun harga hartanah tidak kira lah rumah biasa ataupun pusat komersial mungkin lebih murah lah daripada sekarang kan. Tapi kalau nak tengokkan sekarang orang kata dah lebih tinggi lah, slow-slow dia naik kan. So itulah orang kata dia punya kaitan tu. Macam tu. Okey lah. Sebab yelah demand ni tinggi kat sini kan. Jadi pasal betul. tanah ni jangan risaulah. Betul. Saya dulu masa saya beli rumah kat sini ni, harga dia kira macam boleh katakan murah jugalah kan. Tapi sekarang ni kalau nak beli rumah landed kat Bandar Baru Bangi ni boleh tahan jugalah sebab demand dia pun macam tinggi. So harga dia pun boleh tahan macam boleh tahan je lah. Kena tengok juga kalau rent yang masyuk macam Nazrin ni mungkin boleh lah satu hari nanti kan beli rumah kat sini kan. Amin. Tapi mesti ada lagi rumah yang boleh dibeli dengan harga yang berpatutan kan. Kalau nak beli banglo memanglah mahal Johan. Itulah pasal saya memang suka nak beli banglo je. Johan dia suka banglo. Special. Okey lah. Maybe Nazrin dia cerita kalau rumah banglo tu memanglah saya sekarang ni memang saya tak mampu lah Jessica kan. Tapi saya tahu Nazrin mesti ada lubang yang dia boleh share lah kalau kita tak mampu nak beli landed dekat sini, kita belilah rumah yang kita boleh mampu milik. Betul tak Nazrin? Boleh cerita sikit tak pasal rumah yang kita boleh mampu milik ni kat Bangi? Ini Nazrin terang. Mungkin ramai penonton kita tak tahulah sebenarnya dekat Bandar Baru Bangi ini banyak lagi hartanah-hartanah yang mampu milik. So hari ni special untuk penonton-penonton kita share sikit lah mengenai orang kata satu projek yang special lah dekat Bandar Baru Bangi ni yang di bawah kategori harga mampu milik. Dia bukan harga mampu tengok, dia harga mampu milik. Boleh beli. Yes. Semua orang boleh beli. So saya mempersembahkan Residensi Ostia dekat Bandar Baru Bangi. So kalau tengok Residensi Ostia, gambar sebelah kanan tu adalah gambar bangunan Residensi Ostia lah dekat Bandar Baru Bangi. Nampak bangunan dia cantik tak Johan? Oi, memang cantik moden dan elegan nampak kan. Tapi dekat section 14 dekat belah mana Nazrin section 14 ni? Okey, kalau orang Bandar Baru Bangi dia mesti tahu Hospital Pakar Anur Bangi. Dia betul-betul opposite dengan Hospital Pakar Anur Bangi tu. So orang kata famous location lah. Dan apa yang saya nak highlight dekat sini, Residensi Ostia ni hanya ada 335 unit sahaja. Itulah 335 unit kira low di city lah juga ni kan. Sebab location pun menarik ni section 14 ni. Betul, itu yang paling penting tu Nurul. Orang kata location panas lah. Location lah. Lepas tu apa yang saya nak tekankan untuk Residensi Ostia ni, dia ada orang kata facilities yang sangat berkualiti lah. Kira harga pada harga apartment tapi facilities ditawarkan pada facilities kondominium lah. Macam tu. Tapi Nazrin, saya tak biasa sangat lah kawasan section 14 ni. Cuba explain sikit boleh? Boleh Jessica. Untuk Jessica dan penonton-penonton kita pada malam ni, kita explain dengan lebih detail lagi. Situ saya tunjuk map terus, senang. Terbaik aja. Okay. So kalau kita nampak map dekat situ, secara ringkas ni yang ada logo Residensi Ostia tu, itulah location bangunan Residensi Ostia nantilah. Dan betul-betul opposite tu adalah Hospital Pakar Anur. Oh, tapi tak nampak pula Hospital Pakar Anur ni Nazrin. Kat mana? Itulah dalam map ni tak nampak, tapi kalau perasan ada tulisan, dia tulis Bangi Gateway. Kalau nak ikutkan Bangi Gateway tu betul-betul sebelah dengan Hospital Pakar Anur. I see. Tapi tadi kan saya cerita pasal nak masuk Bandar Baru Bangi tu kan, macam location ni macam dekat dengan Plaza Tol lah. Memang betul dekat dengan Plaza Tol Bangi Nazrin?
Betul Johan, memang sangat-sangat dekat. Daripada residensi Ostia tu nak ke exit Tol Bangi tu dalam 500 meter saja, tak sampai 1 kilometer pun. 500 meter dah dekat je sampai dengan tol exit tol. Bangi tu. Sampai dah. So Wow. kalau kita nak ke KL ataupun kita nak ke town-town yang lain, orang kata memang sangat mudah lah access tu. Wah, Betul. ini memang betul-betul hot location lah. Ada College Politik Mara, Bangi dengan MFI lagi dekat belakang tu. Yes. Betul Jessica. Sebab tu macam saya cakap, location untuk residensi Ostia ni sangat-sangat strategik. Mall pun dekat, ada Bangi Gateway, lepas tu Hospital Pakar Anur pun dekat, universiti dengan college pun dekat, access highway pun dekat. Access highway ni sangat penting lah orang kata. So orang kata faktor-faktor untuk memilih satu residensi atau satu rumah tu memang sangat terbaik lah. Tapi Location tadi bagus. Nazrin ada cakap facilities dia bertaraf kondo kan. Cuba share sikit lah facilities yang ada dekat sini ni. Boleh Boleh Johan. tak? Hari ni, malam ni kita share dekat Johan dan kita punya penonton-penonton kita yang lain facilities yang ada dekat residensi Ostia. Tapi saya tak adalah listkan semua kan. Ada list dia tapi saya tak sebut satu-satu lah. So kalau tengok cantik. belah kanan tu dia punya swimming pool. Cantik tak Anurul? Cantik. Actually, cantik kan? Cantik. Itulah kalau macam gym sebelah swimming pool lagi, menarik ni. Sambil lari tu boleh tengok orang berenang kan? Betul tak? Betul. Aduh. Penting kan? Tapi macam biasalah, facilities asas yang lain macam playground, games room, surau dan lain-lain pun ada dekat residensi Ostia ni, tak ada masalah. Saya teringin lah nak tengok design rumah ni macam mana Nazrin, sebab tengok facility ni sudah cantik. Yes. Kan, facilities ni saya lupa nak highlight. Total facilities ni ada sebanyak 21 facilities dekat residensi Ostia ni. So kira banyak lah. Facilities. So dengan facilities yang lawa, saya pada malam ini nak tunjuk macam mana design rumah dia dekat residensi Ostia ni. Jom kita tengok. Jom. Menarik. Sebab masa kita pun dah tak lama, so kita belanja sikit lah macam mana residensi Ostia ni punya rumah. So macam mana Johan, cantik tak dengan gambar-gambar yang saya belanja malam ni? Cantik sikit dia. Memang cantik lah. Ingat facilities je memang bertaraf kondo kan. Tengok interior dalaman dia tu memang cun lah Nazrin. Saya rasa nak booking jugalah rasa unit S ni satu. Kalau nak booking boleh call saya Orang Bangi. Okay. Tapi itulah macam saya cakap, residensi Ostia ni memang bertaraf kondo lah. Harga apartmen bertaraf kondominium dengan desain rumah yang menarik. So saya belanja sikit lah desain bangunan daripada luar pula. Kita boleh ke slide seterusnya. Okay. So belah kanan tu kita boleh tengok gambaran bangunan residensi Ostia daripada luar lah. Sama macam daripada hadapan, nampak desain moden dan elegan. Yes. Tengok macam banyak bilik ni Nazrin. Ada berapa bilik actually rumah ni? Okay Jessica, dan kepada penonton-penonton juga, residensi Ostia ni dia ada 2 layout, satu yang 4 bilik dan lagi satu yang 2 bilik. So susah sebenarnya sekarang nak dapat apartmen yang ada 4 bilik, betul tak Nurul? Ya, Betul. Susah dapat yang 4 bilik. Kalau ada penonton kita nak tahu lebih lanjut, macam mana ni Nazrin? Okay Jessica, kepada penonton-penonton kita pada malam ini, kalau ada yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai residensi Ostia di Bandar Baru Bangi ni, boleh hubungi rakan-rakan kita di Propnex yang tag anda di Facebook Live ni ataupun yang sharekan link live Facebook ni pada malam ni. Boleh tanya pada diorang dan rakan-rakan kita di Propnex akan orang kata explain dengan lebih lanjut lah mengenai residensi Ostia. Tapi kalau misalnya anda terlintas dekat grup mana-mana ataupun di Facebook page Propnex Malaysia, boleh hubungi salah seorang daripada kami, sama ada saya, Nazrin, Jessica, Johan ataupun Nurul jugalah. Tak ada masalah. Kita akan explain yang terbaik pada kita punya customer. Ni apa Andrea dia bagi tahu ni, banyak kemudahan juga. Betul. Banyak kemudahan ni. Anthony, cantik betul, memang cantik. Sangat cantik Anthony, sangat cantik. Sangat cantik. Okay. So overall memang menarik lah perbincangan kita hari ni.
Memang bestlah Bandar Baru Bangi. Saya pun baru tahu banyak info pasal pasal Bandar betul. Baru Bangi ni. Kan? Ya. Sebenarnya kalau ikutkan memang best tinggal dekat Bandar Baru Bangi ni, tapi ramai orang yang tak tahulah pasal ni sebenarnya. Yes. Betul Nazrin. Ni saya ni duduk dekat Bandar Baru Bangi ni kan. Nak pergi makan senang, nak pergi shopping dekat. Segala kemudahan kira dah complete lah dekat sini. Sebab tu saya suka duduk dekat sini. Betul. Dengan orang kata banyak kemudahan-kemudahan yang ada sekeliling, kita boleh concludekan Bandar Baru Bangi ni sesuai lah untuk tinggal dengan oleh orang-orang yang berkeluarga lah. So kita pun dah 8.55 lah Jessica. Sekejap je masa Yelah, sekejap. cepat. Kita pun banyak-banyak ni. Siapa yang masih mengikuti kita sejak awal hingga akhir. Terima kasih banyak. Masih ramai lah Terima kasih dekat banyak. komen kita. Kita ada Steven, kita ada Andrea, Anthony, Joviana, kita ada Kim, Juliana kita dari ada PK. Azizul. Terima kasih semua sebab mengikuti live kami. So ada apa-apa lagi ke yang kita Mungkin nak ada sebarang pertanyaan ke daripada barang penonton? pertanyaan? Tunggu kejap. So far tak ada. Okay, nampak apa ni? Tak dengar lagi. Jimmy kata Jimmy lagi kata, tak dengar lagi. dengar lagi. Jimmy nak dengar lagi. Apa Jimmy? Nanti kita set lagi dengan Jessica untuk Wiriki bahasa Melayu yang seterusnya. Boleh Jessica? Yes. Yes. Ini kita malam ni special pasal Bandar Baru Bangi. Lepas ni kita akan cuba untuk cover topik-topik lain jugalah. Betul. Sama-sama Andrea. Thanks Andrea for your Terima kasih support. banyak. Oh, Anthony ada tanyalah Jessica, harga untuk residensi Ostia. Sebab masa punya problems, kita terpaksalah kena offline. Mungkin Anthony, kita nanti belakang kita akan contact Anthony lah. Boleh tak ada masalah. So semoga dengan info-info yang kita dah bincangkan pada malam ni sedikit sebanyak boleh memberikan pencerahan lah kepada penonton-penonton kita mengenai Bandar Baru Bangi ni. So siapa-siapa yang mungkin orang kata terfikir ataupun ada kenalan-kenalan yang terfikir nak tinggal dekat Bandar Baru Bangi ni, boleh tag dekat kita punya video live ni, tak ada masalah. So saya rasa sampai sini je kot Jessica. Okay. Sampai di sini saja kita punya live pada malam ini. Last but not least, saya Nazrin. Saya Jessica. Saya Nurul. Dan saya Johan. Terima kasih semua. Selamat malam semua. Selamat malam. Bye-bye. Nanti jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Bye-bye.